Barisan Nasional yakin menang besar di Johor dalam PRN Johor. Kenapa mereka yakin menang besar? Keberanian Barisan Nasional untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri sehingga menyebabkan pilihan raya negeri terpaksa diadakan disandarkan kepada keyakinan mereka akan mengulangi kejayaan seperti yang berlaku di Melaka ujung tahun lalu. Di Melaka, walaupun menang 21 daripada 28 kerusi DUN, sebenarnya pertambahan undi yang diterima BN tidaklah begitu tinggi, kurang daripada 1%. Berlaku peningkatan sokongan yang amat kecil tetapi hampir sama dengan undi yang diterima gabungan pimpinan Ahmad Zahid Hamidi pada pilihan raya 2018. Akan tetapi, Barisan Nasional tetap yakin bakal menang besar di Johor disebabkan dua faktor utama ini. Pertama, peratusan keluar mengundi rendah. Peratusan keluar mengundi yang rendah semasa PRN Melaka, yaitu sebanyak 64,1%, sudah tentu memberikan kelebihan kepada BN yang mempunyai jentera yang lebih kuat di akar umbi berbanding Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dalam situasi ini dijangkakan berulang di Johor. Apabila jentera kuat, mudah bagi BN untuk memastikan penyokong-penyokong mereka keluar mengundi sehingga ke tahap boleh membawa setiap pengundi ke tempat pembuangan undi. Jika dilihat pada PRU 14 2018, apabila peratusan keluar mengundi tinggi sebanyak 83,4%, BN berjaya ditumbangkan oleh PH walaupun sudah memerintah negara selama 60 tahun. Ini karena jentera BN hanya mampu membuat keluar pengundi dan penyokong dan pengundi mereka, tetapi tidak mampu menampung gelombang golongan atas pagar yang jumlahnya jauh lebih besar. Di Johor, dijangka peratusan keluar mengundi adalah kekar rendah disebabkan varian Omicron COVID-19 menyebabkan angka kes harian kembali mencecah puluhan ribu. Ini ditambah lagi dengan PRN Johor diadakan selepas sambutan Tahun Baru Cina yang pastinya kurang memberikan motivasi kepada pengundi Cina yang menetap di negeri lain untuk pulang mengundi. Perkara kedua yang menyebabkan kenapa Barisan Nasional akan menang besar kerana musuh BN berpecah belah. Semasa PRN Melaka, BN hanya dicabar oleh PH dan BN, tetapi di Johor suasana lebih meriah. PRN Johor bulan depan bakal menyaksikan kemunculan parti-parti baru seperti Pejuang, Muda, dan Parti Bangsa Malaysia PBM. Sementara warisan yang asalnya berpusat di Sabah, kini mahu melebarkan sayapnya di Semenanjung, turut bertanding pada PRN Johor kali ini. Kehadiran parti-parti ini tidak akan menyebabkan undi kepada BN berkurang, tetapi menyebabkan undi terhadap PH dan PN terjejas. Mari kita lihat keputusan PRN Melaka. Daripada analisis data keputusan PRN di Melaka yang dibuat, dapat dilihat BN hanya memperoleh 39% undi popular, sementara PH memperoleh 36% undi popular dan PN memperoleh 25%. Jika disatukan undi popular PH dan PN hanya jumlah 61%. Di kerusi seperti DUN Tanjung Bidara, Abdul Rauf Yusuf tidak akan menang sekiranya undi PN dan PH tidak berpecah. Keputusan menyaksikan Rauf mendapat 3.559 undi, Mas Ermiati Samsudin mendapat 3.195 undi, Zainal Hasan mendapat 489 undi. Jika dicampurkan undi PN dan PH, Rauf akan kalah. Di kerusi DUN Duyong juga berlaku pertempuran 6 penjuru. Calon BN Muhammad Nur Helmi Abu Halin tidak akan menang sekiranya PH dan PN berada dalam satu pasukan. Keputusan menyaksikan Helmi mendapat 4.684 undi dan Demian Yu PH mendapat 4.484 undi dan Kamarudin Siddiq mendapat 2.874 undi. Sementara tiga lagi calon Gantian So bebas mendapat 60 undi, Muhammad Hafiz Ishak 57 dan Muhammad Faizal Amza 52. Jika dicampur undi PH dan PN, BN akan dikalahkan dengan mudah. Objektif PH dan PN ialah sama, yaitu untuk menghalang BN kembali berkuasa dan kumpulan kelas mahkamah kembali berkuasa selepas PRU 15. Begitu juga dengan parti-parti baru yang lain. Seperti dikatakan, ramai pemimpin politik dari PH dan PN, PRN Johor ini diadakan sebagai satu strategi kumpulan kelas mahkamah untuk kembali berkuasa. PRN demi PRN diadakan untuk melonjakkan semangat jentera BN di seluruh negara.
demi merampas kembali kuasa mutlak di Putrajaya pada PRU 15 yang mereka hilang pada 2018. Akan tetapi, kerjasama antara penentang BN tidak mungkin akan berlaku karena masing-masing mempunyai ego yang besar. Dan ego inilah yang sedang dimanfaatkan oleh kumpulan keras mahkamah untuk kembali berkuasa. Walaupun tidak begitu lama dahulu, pada 2018 sudah terbukti BN yang berkuasa selama lebih 60 tahun dapat dikalahkan apabila terdapat penyatuan dalam kalangan penentang-penentangnya. Tulis oleh Kamarul Khairi, Pembaca Malaysia Kini. Artikel ini dipetik daripada Malaysia Kini dan tidak mestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Itu dia keratan ulasan kita hari ini. Kenapa BN yakin menang besar di Johor? Pada pendapat Anda, adakah Anda setuju dengan penulis ulasan ini? Benarkah Barisan Nasional akan menang mudah besar di Johor pada kali ini? Adakah benar dua sebab ini, yaitu peratusan keluar mengundi yang rendah benar akan terjadi? Benarkah bangsa Johor akan takut untuk mengundi? Kerana dua sebab. Pertama, COVID-19, yang kedua karena baru saja sambutan tahun baru Cina, dan juga disebabkan lagi tidak mau pulang mengundi daripada kawasan yang jauh. Adakah ini benar-benar akan berlaku atau tidak? Kita saksikan nanti dan kita tengok nanti. Dan memang betul lah, kalau semua orang mengundi seperti dalam PRU 2018, 83,4% telah mengundi. Ini telah menyebabkan Barisan Nasional tumbang walaupun telah memerintah selama 60 tahun di Malaysia. Dan alasan yang kedua, menurut penulis ini, mengapa BN akan menang besar dalam PRN Johor? Kerana musuh BN berpecah belah. Ini saya setuju. Bagaimana dengan Anda? Apabila berlaku pecah undi, pastilah Barisan Nasional akan tersenyum riang kerana pengundi Barisan Nasional tidak akan kemana-mana. Mereka adalah pengundi sejati Barisan Nasional dan UMNO. Mereka tidak akan berganjak dan mereka tidak akan berkurangan. Tetapi untuk pembangkang pula berlaku pecah undi di mana akan ada kelompok-kelompok di Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Ditambah lagi dengan kemunculan parti-parti yang baru seperti Parti Pejuang Muda, Parti Bangsa Malaysia, dan yang terbaru kemunculan Warisan untuk melebarkan sayapnya ke semenanjung Malaysia juga mungkin akan menjadi pemecah kepada undi. Ini mungkin menyebabkan kemenangan besar kepada Barisan Nasional. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan penulis ini atau tidak? Kita jumpa lagi. Bye-bye.